Barisan Nasional BN mempertahankan kerusi Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak dengan kemenangan meyakinkan selepas pilihan raya kecil PRK bagi kedua-dua kawasan itu. BN menang di Parlimen Kinabatangan dengan majoriti 14,214 undi, manakala Dun Lamak menang majoriti 5,681 undi. Dalam persaingan tiga penjuru calon BN bagi Parlimen Kinabatangan, Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berjaya meraih 19,852 undi. Muhammad Kurniawan Naim menewaskan dua pencabarnya iaitu Datuk Sadi Abdul Rahman daripada Parti Warisan yang memperoleh 5,638 undi, manakala calon bebas Goldam Hamid mendapat 946 undi. Keputusan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dr. Edi Saizul Rizam Abdullah di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi di Dewan Sri Lamak. Sebanyak 369 kertas undi ditolak, manakala peratus pengundian 55.06%. PRK Kinabatangan diadakan susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Panglima Bung Mokhtaradin, 66 tahun, yang juga bapa kepada Muhammad Kurniawan Naim pada 5 Disember tahun lepas. Pada pilihan raya umum ke-15, Datuk Bung Mokhtar mempertahan kerusi parlimen itu selepas meraih majoriti 4,330 undi, menewaskan pencabarnya Mazliwati Abdul Malik daripada Warisan. Sementara itu, BN mengekalkan kerusi Dun Lamak selepas calonnya Muhammad Ismail Ayub menang dengan 5,681 majoriti undi. Beliau menewaskan pencabarnya Mazliwati Abdul Malik daripada Warisan. Keputusan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dr. Edi Saizul Rizam Abdullah di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi di Dewan Sri Lamak Kinabatangan. Pertandingan 1 lawan 1 ini menyaksikan Muhammad Ismail atau lebih dikenali dengan nama Miha mendapat 7,269 undi, manakala Mazliwati 1,588 undi. Dalam pilihan raya negeri Sabah ke-17 pada November tahun lepas, Datuk Bung Mokhtar berjaya mempertahan kerusi Dun Lamak untuk penggal kedua selepas memenangi saingan 5 penjuru dengan majoriti 153 undi. Sementara itu, kedua-dua calon BN menzahirkan penghargaan kepada rakyat Kinabatangan yang memberi mandat kepada mereka pada PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak. Tugas ini walaupun tidak kekal, kami tetap besar untuk dijalankan dan insyaAllah khidmat parti saya akan terus menjadi yang berkhidmat kepada rakyat dan masyarakat. Khidmat itu diteruskan dengan amanah dan juga tanggungjawab yang besar, memikul tugasan untuk membawa suara rakyat Lamak ke Dewan Undangan Negeri. PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak diadakan susulan penyandang kedua-dua kerusi berkenaan Datuk Seri Panglima Bung Mokhtaradin meninggal dunia 5 Disember tahun lalu. Proses pengundian bagi PRK Kinabatangan dan Dun Lamak yang berjalan lancar mencerminkan tahap pengurusan baik oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Keupayaan SPR mengendali proses pengundian secara tersusun menunjukkan tahap profesionalisme yang konsisten selari amalan pilihan raya sebelum ini. Saya ingat pujian patut diberikan kepada SPR yang dari satu pilihan raya kepada satu pilihan raya dapat menjalankan prosedur pilihan raya itu dengan lebih dengan tersusun dan teratur lah. Dan saya tidak melihat sebarang isu berlaku setakat ini, tidak ada isu-isu yang mungkin akan menjejaskan perjalanan pilihan raya itu tadi. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Relax dan Rehat di Konti Sabah FM. Katanya sistem demokrasi di Malaysia masih berada pada tahap baik, telus dan berintegriti jika dibandingkan dengan negara lain. Justru keseluruhan proses pengundian bagi PRK Kinabatangan dan Dun Lamak mencerminkan kematangan sistem pilihan raya negara. 84.40 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkaitan adat resam anak negeri tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia sebagai langkah memperkukuh undang-undang dan sistem keadilan anak negeri di Sabah.
Daripada jumlah itu, RM69.98 juta merupakan perbelanjaan bayaran allowance dan pentadbiran bagi ketua-ketua adat negeri. Manakala RM2.70 juta diperuntukkan untuk meneruskan projek pembinaan Mahkamah Anak Negeri di Tamparuli, Suk dan Paitan. Datuk Haji Ji berucap merasmikan seminar Empowering Native Justice The Way Forward anjuran Majlis Jaksa-Jaksa Pendamai Sabah Majabs di Penampang. Teks ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam. Dalam pada itu, kerajaan juga sedang dalam usaha memperkukuh Mahkamah Anak Negeri dengan struktur, pegawai, bidang kuasa dan prosedur yang lebih efisien dan berkesan. Bawa perkhidmatan kehakiman terus ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Inisiatif Mahkamah Bergerak diteruskan bagi membantu memberikan perkhidmatan perundangan kepada masyarakat luar bandar di Sabah. Program Mahkamah Bergerak ini menyediakan perkhidmatan seperti perakuan daftar lewat sijil kelahiran, urusan pesuruh jaya sumpah dan khidmat nasihat perundangan percuma. Kampung Tiga Papan Kudat menjadi lokasi pertama tahun ini bagi program Mahkamah Bergerak Sabah disempurnakan pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong Chen Bin. Ketika ditemui pemberita, Datuk Ben Chong berkata, program ini wajar diteruskan kerana memberi manfaat besar kepada rakyat. Biasanya ni JPN, Mahkamah ada di Pekan Bandar. Jadi mereka susah datang ke bandar untuk berurus pendaftaran semua, melibatkan kos perbelanjaan logistik yang mahal dan mungkin perlu 2-3 hari kalau di kawasan pedalaman. Sementara itu, Pegawai Operasi Mahkamah Bergerak Kota Kinabalu, Petrus Lee berkata, sambutan terhadap program ini sangat menggalakkan sejak bermula 2006. Setiap kali kita buat penganjuran, memang ramailah yang datang berkunjung, bukan saja untuk endorsement sijil lahir daftar lewat, tapi juga untuk perkhidmatan daripada agensi-agensi lain. Contohnya JPN daripada kebajikan, daripada Jahens dan sebagainya. Turut diadakan Taklimat Sabah Law Society SLS, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains, Jabatan Insolvensi dan Jabatan Bantuan Guaman kepada ketua-ketua adat, wakil ketua anak negeri dan ketua-ketua kampung. Penduduk terjejas banjir di daerah Tenem mendapat sumbangan daripada agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Sumbangan keseluruhan berjumlah RM110,850 itu diserahkan Timbalan Menteri berkenaan Marhamah Rosli. Sumbangan ini melibatkan kerjasama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPEM dan Yayasan Takwa Wilayah Persekutuan. YAPEM menyalurkan RM45,450 kepada 177 pelajar dan 3 sekolah yang terjejas banjir. Manakala Yayasan Takwa Wilayah Persekutuan menyumbang RM65,400 bagi bantuan bakul makanan kepada 204 penerima serta 9 surau dan masjid. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban dan dapat memberi harapanlah kepada mereka, sebab kita faham banjir ni adalah satu musibah yang agak berat ya, kerana dia bukan saja mengganggu ataupun memberi impak kepada secara fizikal tetapi secara emosi juga. Sumbangan ini mencerminkan keprihatinan kerajaan madani dan agensi berkaitan dalam membantu mangsa banjir serta memastikan kebajikan komuniti terjejas terus terbela. Usaha perkukuh kerjasama ekonomi dalam aspek tenaga boleh baharu dan hidrogen serta kerjasama pendidikan tinggi antara universiti di Poland dan institusi pengajian tinggi di Sabah. Itu antara dibincangkan pada pertemuan Duta Besar Republik Poland Krzysztof Dariusz Dobrowski bersama Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. With regard to economic, the areas which we consider most interesting and most promises are renewable energy and hydrogen. And in terms of higher education, we see a great potential for forging closer links between Polish universities and those from the state of Sabah. Turut dibincang isu serantau dan global selain aspek pertukaran sosial dan budaya. Ia selari peningkatan jumlah pelancong Poland ke Malaysia yang dijangka terus bertambah.
Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Besok selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Dayang Fariza Abang Fauzi. Salam Malaysia Madani.